Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, untuk lecture kita pada hari ini, kita akan memulakan dengan introduction dan juga penerangan berkenaan dengan course outline piping material. So, first kali kita pergi kepada penilaian kursus dan juga face to face untuk kursus ini. So, untuk kursus ini dia ada 2 jam lecture dan 2 jam praktikal. Dan nilai kredit dia 3 kredit. So, kursus ni dia 100%. So, dia ada final exam yang paling suka. Kemudian dia ada 2 test dan markah dia 40%. Dia ada teori assignment dia ada untuk 10%. Dia ada practical 40%. Okey, dia ada practical ada 50%. Okey, untuk kursus ni dia ada 7 topik. Topik pertama ialah proses industri kod dan standard. So, topik ni dia banyak kepada more teori. Dan proses topik kedua ialah berkenaan material, berkenaan dengan bahan yang digunakan untuk manufacture pipe. Okey, ataupun piping components. So, sama juga chapter ni ada teori saja. Kemudian chapter ketiga dia pipe and pipe components. So, this topik akan menerangkan berkenaan dengan komponen yang ada dalam piping. Okey. So, topik ni ada praktikal, iaitu kamu kena buat drawing dengan menggunakan AutoCAD ataupun manual. Okey. Kemudian kamu juga akan membuat sedikit calculation untuk mencari piping dimension. So, chapter keempat ialah join for process pipe piston. Dia ni berkenaan dengan kaedah untuk sambung sesuatu pipe atau nak join antara pipe dengan pipe ataupun pipe dengan elbow ataupun pipe dengan T. Okey. So, topik juga cover berkenaan dengan flanks. So, nanti kita tengok apa itu flank. Mungkin kamu tak berapa familiar, mungkin first time dengar perkataan flank. Kemudian topik ni ada praktikal, iaitu kamu kena buat satu pipe spool. Kemudian topik yang seterusnya ialah topik 5 ialah bolt and gasket. So, topik ni adalah berkenaan dengan bolt. Saya rasa semua tahu bolt. Kalau siapa tak pernah kena bolt, saya rasa pelik lah, sebab bolt ni biasa kita selalu jumpa. Okey, kemudian gasket. So, dalam gasket ini adalah gasket semua orang rasa, saya semua orang akan biasa tengok. Okey. Gasket ni ada yang metal, ada yang non metal. Kemudian gasket ni kita akan buat satu praktikal gasket. Setiap orang kena fabricate gasket. Dan seterusnya ialah valve. Okey, dan topik valve ni kamu akan diberi penerangan berkenaan dengan jenis valve yang digunakan dalam piping system. Contoh dia gate valve, globe valve dan seterusnya. Dan topik ni juga ada praktikal. Dan last kali ialah procurement. So, this topic ialah motor teori berkenaan dengan macam mana cara nak buat perolehan dalam sesuatu products. So, dia ada langkah-langkah dia lah. Untuk makluman, chapter 1, 2, 3 ni kita akan cover dan untuk test 1. So, test 1 akan cover chapter 1, 2 dan 3. Dan chapter 4, 5, 6 akan cover untuk test 2. Dan procurement ni dia tak ada cover dalam test, cuma dia ada dalam assignment. Okay. So, ni antara buku rujukan yang kamu boleh gunakan untuk kursus ni. So, biasanya kat Library melainkan buku ni adalah kat Library. Dan saya juga telah bekalkan e-book untuk buku ni dalam grup. Okey. So, kamu boleh gunakan sebagai reference untuk kamu buat assignment ataupun untuk rujukan tambahan. So, buku rujukan yang saya kerap guna ialah yang ni. Okey. Yang ni saya biasa pakai dan juga yang ni saya selalu guna. Okey, 2 buku ni lah antara main reference yang saya gunakan untuk kursus ni. Okey, sebelum tu kita tengok dulu what is pipe, what is difference between pipe and tube, what is a process piping, what is a pipeline, what is piping, what is piping engineering. So, yang ni harap kamu boleh dapatkan jawapan dia. Okey, cuba cari jawapan dia dan
lepas kelas ni boleh WhatsApp kat saya dia punya jawapan dia. Okey, boleh cuba cari atau Google ke apa, boleh cari jawapan dia. So sebelum tu kita tengok dulu dalam apa itu piping. So kalau kita tengok piping ni adalah satu bidang kejuruteraan yang meliputi design dan juga layout suatu piping. So biasanya piping engineer ni dia involve dalam membuat layout untuk equipment. Okey, macam mana nak susun equipment dalam satu plant topologi. Kemudian bila equipment tu dah susun, macam mana dia nak sambungkan atau nak hubungkan equipment dengan equipment, iaitu biasanya dia akan gunakan pipe. So itu adalah antara bidang piping engineering. Okey, selepas tu bila dia membuat design tu, banyak perkara yang dia akan kena consider masa buat design, sama ada buat layout, buat equipment layout ataupun buat piping design. So dia ada banyak faktor lah. Pertama sekali adalah process requirement, safety, okay, keselamatan, operability, penyelenggaraan dan juga compliant with the status and economies. Maksudnya dimenuhi kehendak sesuatu kod ataupun standard, dan juga yang penting adalah ekonomi. Okay. So ni just untuk general knowledge saja, tak keluar dalam test. Okay, just for your general knowledge. So kalau kamu tengok dalam satu projek, okay, oil and gas project ataupun proses plant project, so piping disiplin, okay, antara disiplin yang banyak menggunakan pekerja ataupun man hours. So kalau kita tengok dari segi design, about 50% man hours adalah untuk buat design sahaja. So 35% adalah untuk material. So material cost ni adalah macam pipe, okay, elbow, T, valve, okay. Dan 30% adalah untuk labor cost. Labor cost ni merujuk kepada proses untuk fabrication. So ni adalah input-output dalam piping department. So ni pun adalah just general knowledge untuk kamu, supaya kamu nampak overview kenaan dengan piping engineering ataupun apa yang piping designer buat, piping engineer buat. So supaya kamu boleh nampak kamu punya gambaran apa itu piping department, apa itu piping engineering dan apa itu piping. Okay, all about piping lah. So yang ni semua ni adalah antara banyak benda yang kamu yang dalam list ni adalah kamu akan belajar di sepanjang 3 tahun kamu kat sini. So yang ni pun sama, just for your knowledge, tak keluar dalam test. So kita tengok dari segi input. So dalam input ni, okay, orang piping ni dia akan dapat input daripada process department. So ini adalah antara input-input yang dia dapat. Contoh dia PNID, line list, equipment list, process data equipment, ni antara input-input lah. So orang piping dia tak mereka bentuk PNID atau menghasilkan PNID. PNID ni orang proses yang buat. So orang piping biasanya dia akan draw je PNID tu. Kemudian dia dapat information daripada fabricator equipment group, okay, electrical department pun ada, civil department, stress department. Ini biasanya adalah berkenaan dengan support type dan juga analisis bagi piping design. Dan juga dia dapat input daripada instrument department. So piping ni dia macam piping department ni dia macam perantara banyak daripada department lain. So apa yang orang piping akan hasilkan bila dia dapat semua input-input daripada various department ni, department yang berbeza ni, civil, instrument, proses semua, dia akan keluarkan beberapa deliverable ataupun beberapa drawing, okay, ataupun dokumen. Yang pertama adalah plot plan. So plot plan adalah antara dokumen yang diorang akan hasilkan. So yang ni kamu akan belajar plot plan ni dalam piping design. Kemudian rack piping, okay. Then study on piping unit. Ini buat study dengan cara nak design pipe, okay, design dia punya laluan pipe tu.
Kemudian ada juga yang dia akan buat procurement ataupun MTO. MTO ni dia punya apa ialah short form daripada material takeoff. Kemudian buat equipment layout, sama juga, ini pun you akan belajar dalam piping design ataupun advanced piping design. Kemudian kamu akan buat piping layout. Okey, lepas dah siap equipment layout, kamu akan buat piping layout. Kemudian buat bak MTO. So bak MTO ni adalah komponen-komponen yang common ataupun yang biasanya pipe lah, pipe ataupun fitting. Kemudian lepas tu kamu akan buat stress analysis. So stress analysis ni biasanya dibuat oleh engineer lah. Okey, biasanya designer ataupun student diploma tak buat stress analysis, dan juga buat drawing nozzle orientation dan buat piping isometric. Dan MTO ini pun kamu akan belajar dalam piping design, dan juga buat explode drawing. Explode drawing ni adalah drawing yang akan dibuat selepas logi tu dah siap. Selain juga ni antara output yang dia akan bagi kepada department-department lain lah. Okey, sekarang baru kita masuk kita punya lecture. Tadi just pengenalan je supaya kamu nampak overview piping apa akan berlaku. Okey. Okey, proses industri code and standard. So untuk chapter 1 ni lah proses industri code and standard. Okey, dalam topik ni kamu akan tengok kamu akan belajar berkenaan dengan introduction, definition, code, standard dan juga specs. Okey. Okey. Okey, kenapa dalam piping ataupun dalam oil and gas kita perlukan code dan standard. Kenapa kita perlukan code dan standard? Tak kira dalam bidang oil and gas ataupun bidang yang lain. So kenapa kita perlukan code dan juga standard? So code kita perlukan adalah kerana bila kita buat design tu, kita memenuhi apa yang dikendaki suatu code tu, dia punya requirement dia, supaya bila kita design tu selamat. Okey, kemudian standard. Standard adalah benda yang lebih detail lah. Okey, lebih detail daripada code. Dia akan detailkan lagi apa yang ada dalam code, dia akan detailkan lagi. Okey, contoh yang paling mudah lah. Bila kita tengok, saya akan gunakan contoh mesin photostat ataupun printer. Okey, kalau kita tengok printer, okey, printer ni bila dia buat design, okey, kita pakailah kertas A4 mana, jenama apa pun, semua printer boleh masuk. Kenapa ini berlaku? Okey, ini berlaku disebabkan oleh printer tu dia ada follow satu standard untuk kertas. Okey, supaya semua kertas yang digunakan, okey, yang digunakan untuk printer tu boleh masuk. Okey, kerana printer tu dia follow standard. Contoh kita ambil kertas A4. Kertas A4 kita ambil lah jenama apa pun, brand apa pun, yang pasti kita tengok ialah double A, apa lagi dia jenama, Indah Kiat, Indah. Okey, Indah apa nama satu yang warna kuning tu. Okey, so semua tu adalah sama je. Bila kita ukur dia punya kertas tu, apa-apa brand pun, kalau kertas A4 dia mesti 210 kali 297. Pergilah bagaimana dia ukuran dia tetap sama. Kenapa dia sama? Sebabkan dia mematuhi standard. Okey, that's why kita perlukan code and standard. Okey, bila tak ada code dengan standard ni, susah kita nak buat design. Okey, bila kita beli dengan supplier A, walaupun kita dah bagi size ke apa, okey, bila dia tak follow pada standard, bila kita nak pasang dia, nak assembly dia tak match. Okey, kenapa dia tak match? Sebab dia
Dia tak ikut standard. That's why bila kita perlukan standard, supaya bila buat standard mudah. Dah kita buat procurement, nak buat assembly pun senang, kita buat fabrication pun senang. Okay, that's why kita perlukan. Okay, saya pause dulu. Okay, nanti kita sambung balik.